Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Cumanya hati-hati, sentiasa jaga kebersihan diri, sebab ialah yang tular kan. Insya-Allah anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, saya Da'i Hadari. Insya-Allah untuk hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru untuk hari di hujung minggu. Mungkin ramai yang macam-macam perancangan di hujung minggu ni. Hari Sabtu 14 Mac 2020 bersamaan dengan 19 Rejab 1441 Hijrah. Kita masih lagi dalam mood untuk kira turun. Tak lama lagi insya-Allah kita menyambut bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Cumanya untuk hari ini Tanyalah Ustaz kita bawakan topik yang besar, iaitu akhlak. Kita fokuskan kepada adab bertamu. Dan insya-Allah bukanlah saya yang akan memberikan pencerahan kepada anda semua. Insya-Allah kita akan bersama dengan seorang individu yang saya menjadikan beliau sebagai inspirasi saya. Bahkan beliau juga hadir pada hari ini, ada inspirasi beliau. Di depannya ada orang rumahnya sekali datang kemari. Cumanya tak adalah secara langsung sekali. Jadi kita sangat mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mukhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. InsyaAllah. Ni tak apa salam ni ya. Orang sekarang ni tengah fikir macam-macam ni. Nanti kita bincangkan bersalam tu macam mana. Kan? InsyaAllah. Baiklah Ustaz. Apa khabar? Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Allah Ta'ala masih beri kesihatan. Dan kita harapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa beri kesihatan kepada kita dan seluruh umat Islam. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itu pastinya Ustaz ya. Dan pastinya banyak yang kita akan kongsikan tentang adab bertamu ni Ustaz. Dan kepada anda semua, kalau ada soalan nak diajukan, boleh sahaja kami alu-alukan dengan beberapa cara. Yang pertama, hubungi kami di talian 0355690349, atau boleh sahaja terus WhatsApp kami menggunakan aplikasi WhatsApp di talian 0111123480. Boleh save, cuma jangan buat grup barulah. Ni masalah juga ni. Dan anda juga boleh terus sahaja ke Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3, di mana di sana anda juga boleh tonton secara langsung insya-Allah. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ustaz Muhyiddin, sebagai mukaddimahnya adab bertamu hari ini, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada Da'i Hadari. Seterusnya pada sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekian kalinya kita bertemu sekali lagi dalam suatu program yang kita menjadi keperluan kepada kita sebagai manusia. Memang kita perlukan kepada ilmu, kerana ilmu itu merupakan suatu penyuluh, suatu yang memberi panduan kepada kita untuk kita menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, pastinya setiap hari kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, bukan sekadar kita hidup dunia, tetapi kita nak yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam ini cantiknya suatu agama yang bukan sahaja menjurus kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia mengatur bagaimana kita berhubung sesama manusia. Betul. Dan banyak taujihan ataupun saranan-saranan agama ini menyentuh tentang kehidupan sesama manusia. Sebab itu ada fiqh munakahat, ada fiqh muamalat, ada fiqh jinayat dan sebagainya yang mengatur hukum akan berkaitan dengan kemanusiaan. Dan hari ini kita bincangkan tentang etika ataupun kita sebagai tetamu. Ya, kalau tuan penonton dimati Allah Subhanahu Wa Taala perasan, siri yang lepas telah dibincangkan adab sebagai tuan rumah apabila nak menyantuni tetamu yang datang. Jadi tengok cantiknya Islam, kita mengajar untuk memuliakan tetamu. Memang dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Di antara ciri-ciri iman yang sempurna itu ialah dia kena melayan tetamu dengan sebaik mungkin. Allah Rabbi. Cantik kan? Kalau macam itu kita sebagai tetamu yang kita nak bincang ni, kita cukup bertuahlah sebab kita akan dilayan sebaik mungkin. Bagaimana layanannya itu, itulah Islam memang memuliakan. Kena jaga segi tutur bicaranya, kena jamu beri makanan, ya, tempat dan sebagainya, ya, sebagai kita memuliakan tetamu. Namun kena ingat,
bila kita ni menjadi tetamu, jangan pula kita menjadi seolah-olah kita raja dan menjadikan tuan rumah itu sebagai kuli kita dan memenuhi apa yang kita kehendaki. Jadi ada adab dan tata cara yang perlu kita perhatikan dan kita amalkan dalam kehidupan kita supaya kita ni hidup kita harmoni. Ya, harmoni sentiasa, orang kata dalam kehidupan yang baik, tanpa prasangka dan juga rasa serba salah. Kadang ialah bila tetamu datang kan, kadang tuan rumah serba salah, kadang yang tetamu pula menjadi serba salah. Kerana tetamu rasa dia ni menyusahkan kepada tuan rumah. Tuan rumah nak memberikan yang terbaik. Terkadang pula ada pula tetamu yang tak sedar diri. Kawan tu dah bagi hint, bagi syarat dia nak ada urusan. Dia buat tak tahu je. Sampai 2-3 hari, sampai seminggu pula bertu kita tamu. Ini peluang untuk menikah. Jadi itulah yang perlu kena jaga. Jadi sedang penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala menyadari bahawasanya akhlak ini merupakan tunggak kepada kehidupan kita dan menjadikan kemuliaan seseorang. Kerana itulah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Ya. Amalan yang paling banyak yang memasukkan manusia ini ke syurga nanti, yang pertama ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita lakukan apa yang Allah Taala suruh dan kita tinggalkan apa yang dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, husnul khuluqi, iaitu akhlak yang baik. Jadi ini perkara-perkara yang banyak menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan hamba-Nya ke dalam syurga. Maksudnya agama Islam ni ilmu berkaitan dengan kehidupan. Apa adab yang perlu dijaga? Yang pertama sekali, bila kita nak bertamu, menjadi tetamu, mestilah kita meminta izin daripada tuan rumah. Kita nak bertamu boleh kan atau tidak? Kena maklumkan dulu. Kena maklumkan dulu. Jangan terjah-terjah betul. Memang ini satu yang tidak ada etika. Kita terjah masuk je kan, kadang-kadang dia tidak bersedia. Kadang cuba bayangkan, kawan lama, tak pernah jumpa, tiba-tiba depan rumah, Assalamualaikum. Kita nak menolak sebersalah, pula kita tak bersedia. Oh, maksudnya kalau Da'i Hadari nak ke rumah Ustaz Muhyiddin tiba-tiba tak boleh lah. Memang tak boleh. Saya halau balik lagi. Tidaklah halau. Maksudnya adabnya supaya kita dalam keadaan yang bersedia. Baik. Ya. Dalam rumah ni sebenarnya suatu kawasan yang kita kena jaga kerahsiaannya. Banyak perkara yang kita sembunyikan. Sebab itulah rumah ni bila kita nak masuk kena minta izin, bukan rumah kita. Kan Allah Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-27, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ini memang saran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, arahan daripada Allah, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu. Kalau rumah kita tak apa, kita tahu apa masalah ke, ada kekurangan, ada kelemahan, ada keaiban, kita je yang tahu. Tak apa, kita bagi, tapi kita tak nak keaiban ini diketahui orang-orang lain. Ya? Jadi itu memang aib ni perlu kita tutup. Jadi kita kena perhatikan itu. Zalikum khairul lakum in kuntum tazakkarun. Ya? Itulah yang lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengambil peringatan. Jadi ini yang pertama, bila kita nak bertamu, kita minta izinlah. Tapi kalau dijemput tu maksudnya sudah diizinkanlah. Sebab itulah Islam pun bila orang menjemput kita untuk bertamu di rumahnya, sama ada buat kenduri ke dengan bentuk walimah ke, ataupun kadang kita buat kenduri kesyukuran sebab akikah, ataupun kenduri selamat, maka menunaikan jemputan itu adalah satu kewajipan. Ya? Jadi kalau tak boleh, kita kena beritahu juga, minta maaf tak dapat hadir kerana uzur syar'i. Tengok cantiknya Islam mengatur hubungan sesama. Maksud itu yang pertama, kena minta izin. Ya? Dan sebab itulah Nabi pun ingatkan, kalau dia tak benarkan, sama ada dengan cara yang sarahah, jelas, minta maaflah saya tak bersedia dengan sebab macam-macam kan. Ya? Ataupun dia rasa berat sangat nak jawab. Kita teks, lama nak jawab kan? WhatsApp, aku nak datang lah hari ni, lama tak jumpa. Kawan tu tak jawab. Maksudnya kita fahamlah kan. Tapi dah blue tick dah tu. Betul. Dah blue tick tu kan. Kadang ada yang private dia tak ada blue tick, dia tak tahu. Jadi husnuzon, maksudnya dia tidak bersedia untuk menerima tamu, jadi kita bersedialah untuk tidak datang. Baik. Sebab Nabi pun ingatkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sabda, "Iza sta'zana ahadukum thalathan falam ya'zan lahu falyarji."
Apabila kamu meminta izin untuk bertamu 3 kali. Biasanya kalau zaman Nabi kan rumah itu dekat-dekat, dia ketuk 3 kali ataupun dia bagi salam 3 kali, tak menjawab, kita balik je lah. Maksudnya dia tidak bersedia untuk menerima tetamu. Itu adab yang pertama. Yang kedua, pilih waktu yang sesuai. Jangan ikut waktu lapang kita je. Kadang kita rasa, ni je lah waktu aku yang ada. Pukul apa? Pukul 1 tengah hari. Sesuai tak agaknya nak bertamu waktu tengah hari? Tidak dijemput. Betul. Lainlah kalau dijemput untuk makan tengah hari. Ataupun pukul 10 malam. Iya. Ataupun pukul 6.30 petang. Waktu maghrib, orang nak bersedia untuk urusan di rumah. Maka sangat penting bila kita nak bertamu, kita tengok waktu yang sesuai. Jadi bergantung pada uruf kita lah. Contoh, kalau hari-hari biasa, biasanya weekend lah, hujung minggu. Hujung minggu tu pukul berapa waktu sesuai, tengok jemputan. Sebab tu kan kalau dijemput kenduri ada waktu dia kan. Pukul 11 sampai pukul 4. Jangan datang pula pukul 5. Itu dia akan menyusahkan pula. Jadi Islam memang tidak menggalakkan dan menghalang kita, tidak membenarkan kita untuk menyusahkan orang lain. Tapi macam mana datang kenduri sampai pukul 4 petang. Dia datang pukul 5, makanan dah habis. Apa yang berlaku? Jadi tuan rumah rasa serba salah. Kena sediakan pula makanan. Kena sediakan makanan. Jadi kalau lewat punya dah tak ada masa, tapi kena beritahu. Okey, saya datang, nak beritahu tolong jangan sediakan apa-apa. Jadi itu pentingnya komunikasi di antara kita untuk menjaga kehidupan yang harmoni. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita bertamu di rumah orang ni, sangat penting untuk menjaga sensitiviti dan perasaan tuan rumah. Sebab kadang cara kita bercakap, cara kita memandang, cara kita memerhatikan itu, dia akan memberi kesan kepada hati dan perasaan tuan rumah. Mungkin rumah kita, sekali kalau kita bawa anak-anak kan, cuba bayangkan kita pergi rumah, anak kita kata, Umi, ayah, kenapa rumah dia rumah macam orang miskin? Dia terasa, kenapa rumahnya sempit? Jadi perkara seperti ini kita kena jaga. Jadi kalau kita sendiri memang kita kena jaga sebagai orang dewasa, jangan kita melakukan perkara yang boleh menyentuh sensitiviti perasaan dia. Contoh kan, anak dia tak ada anak, kita tak mahu anak. Tiba-tiba kita tanya, bila kau nak dapat anak? Kan sangat sensitif kan? Betul. Jadi perkara ini perlu dijaga. Kemudian segi status ahli keluarga bagaimana. Mungkin ada di antara anak-anak dia dah berusia, tak kahwin lagi. Dan bila kau nak dapat menantu. Jadi ini yang perlu kita jaga agar kita tidak menyakiti ataupun mengguris hati dan perasaan. Bila hati kita dah terguris, kadang kemesraan itu akan hilang. Itu yang ketiga, perlu jaga hati dan perasaan. Sebab itulah dalam Islam ni, cantiknya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu, orang Islam yang benar-benar Islam itu ialah orang Islam lain itu selamat daripada lidahnya yang menyakiti ataupun perbuatannya yang menyakiti mereka. Jadi hati-hati dengan lidah kita. Okey, itu adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, kita kena jaga pandangan kita. Ghadul basar. Jadi ghadul basar ini bukan saja pada kita tidak melihat aurat ataupun perkara yang diharamkan, tetapi janganlah kita memerhatikan sangat apa yang ada di rumah atau di tempat yang kita bertamu. Diperhatikan apa jenis langsir dia kan. Kalau dia pakai baju pula, tengok apa baju jenis apa pula. Kalau tudung tu tudung apa. Jenama apa. Dia tanya pula. Jadi kita kena jaga perkara tersebut supaya mungkin cara kita tadi boleh menyakiti atau menguras hati dan perasaan tetamu kita yang dia nak memuliakan kita, dia nak menghormati kita. Jadi kita kena jaga. Jadi bila kita menghormati tuan rumah pun menghormati kita, cuba bayangkan bagaimana situasinya. Indah je Ustaz. Sangat tenang, sangat harmonis, sangat mesra kan? Tapi kalau cuba perasaan dia hari ni
ada yang tak kena dengan saya. Susah nak senyum tu kan. Pening tu Ustaz. Baik Ustaz, bila kita sebut tentang pandangan ni Ustaz, insya-Allah akan ada lagi poin-poin selepas ini nak kongsikan. Saya terfikir bila sebut tentang pandangan ni, kadang tu ada yang menyatakan bila masuk rumah orang, TV lama lagi, bila nak tukar baru? Pun masalah juga matanya tu. Sempat lagi tengok tu Ustaz. InsyaAllah. Baik Ustaz, insyaAllah banyak lagi kita akan kongsikan. Kepada anda semua, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bagi yang baru menonton, hari ini kita bicarakan, kita banyakkan ilmu berkenaan dengan akhlak, iaitu adab bertamu. Dan kita sangat bertuah bersama dengan saya, bersama dengan kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mokhtar bersama dengan kita. Baik Ustaz, Alhamdulillah ada beberapa perkara yang Ustazah kongsikan, termasuklah yang yang terbaru, kena jaga mata bila kita ni jadi tetamu Ustaz ya. Janganlah tengok sampailah ke dapur. Periuk belanga pun dia tengoknya ya. Baik Ustaz, sambungannya Ustaz, silakan. Okey. Sidang penonton hati Allah Subhanahu Wa Taala, antara adab yang perlu dijaga lagi ketika kita bertamu dalam konteks kita menjaga pandangan tadi, di mana kita kena tengok jaga jangan kita nak tengok semua yang ada dalam rumah. Rumah yang kita ziarah. Kerana Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis, la yahillu limri'in muslim an yanzura ila jawfi baitin hatta yasta'zinu. Disebutkan ila jawfi baitin, la yahillu limri'in muslim an yanzura ila jawfi baitin. Jadi tak boleh seseorang itu nak melihat apa yang ada di dalam tengah rumah hatta yasta'zinu, sehinggalah dia minta izin. Jadi maksudnya bila diizinkan, dibenarkan, barulah kita boleh masuk. Jadi kalaulah kita ketuk rumah, kita telefon tak angkat, jangan pula kita mengintai-ngintai. Kita kat depan, dek cuba tengok kat belakang tu, tengok tadi ada kat belakang tu dia tak dengar. Yang itu janganlah. Apa lagi nak mengintai kalau rumah kampung kan. Rumah kampung mungkin kat dapur dia boleh masuk kat sana sini. Kalau rumah bandar mungkin dia ada pakat, tak boleh akses. Tapi itu yang kena jaga. Jangan kita melihat apa yang ada dalam rumah ataupun mengintai-ngintai apa yang dalam rumah. Hukumnya adalah haram dan dosa Nabi larang. Ya. Dan memang Nabi mengajar kepada kita, kalau kita nak bertamu dan kita nak masuk rumah seseorang atau kita nak bagi salam, nak minta izin, kita jangan duduk di depan pintu. Jangan duduk. Sebab Nabi dalam hadis sebutkan tentang kisah seorang lelaki yang datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan dia berdiri depan pintu Nabi. Nabi marahkan, dia kata, mustaqbil al-bab, anna rajulan yasta'dina bidukhul fa waqa mustaqbil al-bab fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha anka au kadha. Yang maksudnya engkau kena berada di sini atau di sini. Maksudnya jangan di kanan, maksudnya di kanan atau di sebelah kiri pintu, tidak menghadap betul-betul rumah. Kerana bila menghadap rumah ataupun pintu, bila dibuka pasti dia akan melihat apa yang ada kat dalam. Mungkin ada perempuan yang sedang terbuka auratnya dan sebagainya. Itu memang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian adab seterusnya ialah jangan sekali-kali kita memberatkan tuan rumah. Kita minta macam-macam. Nak fresh orange katanya. Betul dia itu. Walaupun dia kata nak apa yang makan dia, memang dia akan lazimnya begitu. Seorang yang baik hati dia akan nak cuba memberikan yang terbaik kepada tetamu. Tetapi kita sebagai tetamu perlu menyedari bahawasanya kita ada batasan dan jangan sampai kita menyusahkan tuan rumah. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah, jangan menyusahkan. Kerana Islam cantiknya
Islam meletakkan siapa saja yang di atas itu adalah lebih baik, sama ada tuan rumah ataupun tetamu. Baik Ustaz, subhanallah. Sebelum Ustaz sambung, insya-Allah kita nak alu-alukan juga soalan daripada para penonton. Dan kita sangat beruntung kerana Aizul Amir di Facebook ni, satu soalan yang cantik juga dan ada kena mengena juga antara kita ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalannya, bagaimanakah adab bertamu jika tuan rumah tidak menutup aurat? Kadang tu berkemban aja ya. Sebagai contoh, aurat lengan agar tidak nampak gelisah dengan aurat yang tidak ditutupi itu. Mohon pencerahan Ustaz. Betul juga Ustaz, takkan nak tunduk aja ya. Nak bercakap dengan tuan rumah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Jadi ini satu perkara yang lazimlah dalam masyarakat kita. Tak semua orang menyedari dan memahami tanggungjawab untuk menutup aurat. Lebih lain lagi kat rumah dia. Ini rumah aku. Nak macam mana ikut suka aku lah kan. Tapi bila kita yang bertamu ni sebersalah. Betul. Nak tengok macam mana pula tak bercakap, macam mana. Jadi situ tuan-tuan perempuan penonton mati Allah Subhanahu Wa Taala jadi terletak kepada hati dan perasaan kita. Yang penting ialah kita tundukkan pandangan kita, dan kalaulah kita bercakap jadi kita tidak memandang terus kepada mata dia atau melihat tubuhnya yang orang kata terbuka aurat dia. Jadi memang dalam Islam mengajar kepada kita kalau bercakap dengan perempuan yang berlainan jantina, kita menghormati dia, tetapi kita tidak secara terus orang kata tengok muka dia. Sebab di situ ada adab-adab yang perlu dijaga, dari mata turun ke hati. Oh, lain pula bicaranya tu ya. Cumanya Ustaz, boleh ke kita menegur Ustaz? Tutuplah sikit. Boleh ke Ustaz? Tengok situasi dan keadaan. Jadi kalau tetamu itu adalah orang yang rapat dengan kita, adik-beradik kita, ataupun mungkin adik ipar duai kita, yang memang kita boleh direct, tutuplah aurat sikit, malu kat aku ni kan. Kita ni biras je kan. Boleh. Tetapi kalau orang lain yang tidak ada kena mengena dan di sana mungkin boleh mengguris hati dan perasaan, mungkin tidak sesuai menegur di depan orang lain. Mungkin di situ ada kawan-kawan yang lain. Betul. Kita bertemu satu majlis yang besar dan tetamu tu bukan kita seorang. Tetapi ada orang lain. Jadi kita nak menegur kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh orang di hadapan orang lain ada satu cara yang orang kata tidak bermoral dan tidak sesuai. Kalau nak tegur, private. Maksudnya antara dia dengan kita lah, dengan cara yang baik. Baik Ustaz. Baik Ustaz, seronok bila kita bicarakan. Tapi saya seronok juga untuk bagi satu situasi yang sebenar. Tadi Ustaz ada maklumkan bagaimana di awal tadi, jika kita nak bertamu pun kita kena maklumkan. Betul. Bagaimana Ustaz jika kita ni terlupa untuk memaklumkan? Yelah, kalau nak patah balik mungkin kita ni dari Alostar datangnya ke Damansara. Bila dah sampai dekat Damansara baru teringat nak bagi tahu kepada tuan rumah. Bagaimana Ustaz? Adakah perlu kita ini memanjangkan waktu untuk pergi sebelum sampai ke rumahnya, ataupun kita maklumkan ketika itu? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Baik, dalam situasi seperti ini, asalnya apa dia ialah kita menunjukkan satu persefahaman di antara kita sebagai tetamu dan juga tuan rumah. Baik. Bagaimana menunjukkan persefahaman? Itulah berkomunikasi. Kemudian kita sedia menerimalah. Sekiranya dia memang tak bersedia untuk menerima tetamu, kita kena akui itu kesilapan kita. Walaupun kita datang daripada Alostar. Dan kawan kita nak ziarah itu memang dah ada urusan dia bersama dengan family dia, dengan urusan anak-anak dia. Kita kena terima dengan hati yang terbuka. Jangan bilang kata, minta maaf, saya datang daripada jauh ni. Nak menangis simpati pula kepada tuan rumah. Jadi kita dalam kehidupan kita, orang Islam yang baik ini dia sentiasa mengutamakan orang lain. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Maksudnya dia akan mengutamakan orang lain walaupun diri itu dalam keadaan kesusahan sebab kesilapan kita. Jadi sekiranya dibenarkan juga, okey tak apalah, dia dah beritahu ni kan. Jadi kita ringkaskan pertemuan kita. Kalau kita just nak kata, boleh tak saya jumpa kejap je, tak payah masuk rumah. Kita nak jumpa dah lama kan. Jadi kita kalau sebab dia memang tidak bersedia. Baik, maksudnya kena maklumkanlah. Apa-apa pun kena maklumkan. Itu dia. Jangan buat kejutannya, terkejut tuan rumah tu. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian kita kini. Kita nak alu-alukan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Saya Omar Abdul Majid daripada Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Umar? Haji Umar? Alhamdulillah saya baik. Dai dan juga Ustaz baik ya. Bilalah kami nak bertamu ke Pekan ni? Pasal hari itu saya dah jemput semua. Itu tak dapat hadir pula. Okay. Silakan Tuan Haji. Saya nak tanya begini Ustaz ya. Dalam Islam selalu dalam ceramah pun Ustaz selalu sebut kalau kita bertamu ke rumah orang, kalaupun kita datang ke rumah orang ni, kalau kita beri salam sebanyak 3 kali tak dijawab, maknanya kita diharuskan balik Ustaz ya. Jadi soalan saya begini Ustaz, sekiranya tuan rumah tu nampak dah sebenarnya tapi tetamu tu tidak digemari lah Ustaz, tidak begitu minat. Jadi contohnya macam dia ni tak begitu baik ke macam mana, tak tu mungkin adalah disalah faham ke di mana kan. Jadi apabila dia datang, dia nampak tuan rumah dah nampak dah kenal dah pun siapa dia kan. Jadi sengaja dia tak jawab kerana dia tak begitu tidak begitu minat dengan tetamu yang datang tu. Jadi apakah dalam Islam ada ke boleh ke dibuat perkara-perkara macam ini Ustaz, apabila tetamu datang yang tak begitu tak diundang lah contohnya, bukan tamu tak diundang ni macam penyamun ke perompak, tak. Jadi dia yang tak digemari lah. Yang tak digemari sangat. Jadi datang bertamu beri salam, sengaja dia tak jawab. Jadi kerana dia tak berminat dengan tetamu yang datang tu, dibolehkan ke dalam Islam ataupun ada adab macam ini boleh ke dipraktikkan dalam masyarakat sebagai tetamu yang tak digemari datang, tak perlu dijawab salam pun tak perlu jawab dan tak perlu diraikan tetamu itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan situasi ni Haji Omar bagi contoh, di Felda tak ada perkara ni. Di Malaysia tak ada. Macam mana Ustaz? Tak digemari, menyampah benar lah dengan dia tu. Datang rumah pula. Boleh ke kita tutup pintu, dia bagi salam, bagi tahu kat orang rumah jangan jawab salam tu. Boleh ke Ustaz? Ya. Allah Rabbi. Jadi dalam Islam ni cukup cantik ya. Allah Ta'ala mengajar kita untuk kita penuhi apa yang Allah Ta'ala kehendaki, bukan penuhi apa yang kita nak. Kalau kita ikut perasaan kita, memang kita tak nak dengan dia. Tapi apa yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, apa yang Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Tetamu juga, walaupun kadang kita tak suka, kita kena juga raih juga. Sebab itu arahan daripada Allah dan tanda kita orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan hari akhirat. Ustaz, macam ni kita hati ni, sebab itulah hati ini kita kena didik dengan sifat sabar. Kita kena bentuk diri kita. Jadi mungkin di sana ada kita nampak sesuatu yang tidak baik pada dia. Tetamu dia bila datang kepada kita, dia membawa rahmat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita. Ya? Dan bila dia pergi daripada rumah kita, dia membawa dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kita kena fikir panjang. Kita nak senang kejap kat dunia ni ataupun kita nak orang kata Allah Ta'ala redha dengan kita dan kita selamat di akhirat nanti. Jadi kalau kita buat pendekatan begitu, saya rasa itu tidak digalakkan di dalam Islam. Sebab Islam mengajar kita untuk memuliakan tetamu. Suka tak suka, itu urusan kita. Kita kena didik hati dan perasaan kita. Dan di situ juga mungkin beruang kepada kita, kita layan kejap dengan cara yang baik. Kalaulah kita ada urusan, kita tak bersedia untuk masa yang lama, kita terserang. Ya bang, minta maaf ya, saya tak boleh lama ni sebab saya ada kerja. Saya ada urusan dengan perkara yang lain. Dan berterus terang itu lebih baik daripada kita memendam rasa. Dia tahu kita ada kat rumah, kereta ada kat rumah, slipper ada kat rumah. Tapi saja tak nak buka. Di situ kita sudah menunjukkan satu sifat permusuhan sesama umat Islam yang tak sepatutnya ada dalam kelompok masyarakat kita. Kita kena berpandangan positif lah Ustaz. Macam mana pun kena raikanlah, beliau adalah tetamu Ustaz ya. Okey Ustaz, satu soalan di Facebook berkaitan dengan kecemasan dan juga berkaitan dengan 3 kali bagi salam ni. Yang ni rare, lain macam soalan ni. Kata Saziatul Sidik di Facebook, katanya Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, sekiranya jika ada kecemasan untuk diberitahu kepada tuan rumah, tak kisahlah kecemasan apa-apalah ya, bolehkah jika lebih 3 kali memberi salam, kemudian tak dijawab mungkin, dan bolehkah memasuki rumah berkenaan tanpa meminta izin terlebih dahulu? Boleh ke? Nah, kecemasan ni nak bagi tahu ni sesuatu ni yang penting ni.
tuan rumah tak jawab salam 3 kali, dia masuk juga. Boleh ke Ustaz? Okey. Allah. Ini kena buat fatwa ni. Tapi ini maksudnya berkaitan dengan kehidupan. Ya, sedang penonton dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mengajar kita dengan adab dan tata cara, dan segi hukum pun ada keutamaan yang perlu kita jaga. Yang pertama, nak masuk rumah orang tanpa izin memang tidak dibenarkan. Ya? Yeah. Tetapi sekiranya berlaku kecemasan, contoh dia, ya, ada kebakaran di ruang dapur, tetamunya tidak perasan, maka di situ boleh kita buat sesuatu untuk mencegah keburukan yang tadi, walaupun di sana mungkin dia tak bersedia dengan menutup aurat dan sebagainya, kerana keselamatan itu lebih utama. Jadi di sini akan kembali kepada fiqhul aulawiyat. Contoh, menjaga nyawa itu adalah lebih utama. Ya? Kalau tidak diselesaikan, mungkin ia berlaku. Contoh, sebab pernah berlaku di satu tempat. Dia tak perasan. Dia pergi keluar, tiba-tiba dapur berasap. Api dah naik. Jadi dia masuk untuk menyelamatkan keadaan. Maksudnya, dalam hukum Islam, sekiranya menjadi suatu yang terdesak, menjadi suatu kecemasan, membolehkan kemudaratan, maka diharuskan. Termasuklah jika ada haiwan berbisa yang masuk ikut tepi rumah, tuan rumah tak perasan, kita yang perasan ni terus bagi tahu. Di situ bolehlah lebih daripada 3 kali, sebab di situ konsepnya bukan kita bertamu. Iya, betul. Tetapi kita kesempatan yang perlu memberitahu atau menyelamatkan keadaan. Jadi di situ terkeluar daripada konsep minta izin 3 dia boleh balik kan. Kita nampak ular masuk rumah jiran sebelah ni kan, kita buat tak tahu, dah bagi salam dia tak dengar. Jadi situ mungkin kena ketuk guna kayu ke sebagainya supaya dia sedar. Mungkin ialah dia dalam bilik tak perasan. Jadi telefon mungkin telefon tak. Jadi diharuskan untuk menyelamatkan nyawa ataupun perkara-perkara yang menjadi daruriyat dalam kehidupan. Itu dia. Baik Ustaz, ada soalan daripada Selatan ni. Nun dari JB ni. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru, tanyalah Ustaz. Azli Zaini di Facebook katanya dari Permas Jaya 7 Johor Bahru, katanya, apakah adab yang perlu kita tunjukkan bila kita berada di rumah kawan yang non-Muslim ataupun bukan Islam? Lagi-lagi bila dihidangkan makanan dan minuman untuk menjamu kehadiran kita. Was-was di situ ya Ustaz ya. Cuma jawapannya bukan sekarang. Selepas ini, terus setia bersama kami. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap hari pasti kita akan bertemu dengan pelbagai masalah dan kekeliruan. Jadi di sini, dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, ada jawapannya, ada penyelesaiannya, dan insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Dan hari ini kita bicarakan tentang akhlak adab bertamu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mukhtar. Seronok Ustaz Muhyiddin hari ini, ada Ustazah Isfadiah di sini menemaninya, tapi beliau ada di sana Nun. Okey Ustaz, bila kita bicarakan tentang bertamu ini, sebenarnya ada juga situasi ini yang seperti mana Azli Zaini di Facebook ini maklumkan, iaitu ketika ke rumah tetamunya, kemudian sahabatnya non-Muslim ataupun bukan Islam, dihidangkan sesuatu, kemudian kita was-was. Bagaimana adab kita di situ? Okey, terima kasih. Baik, bila kita berhubung dengan non-Muslim ataupun sahabat kita yang tidak beragama Islam, Islam tetap mengajar kita untuk berakhlak mulia. Tunjukkan sikap, budi, pekerti yang baik terhadap mereka. Sebab sama manusia. Dan Islam pun kalau jiran kita non-Muslim, dia ada hakul jiran yang perlu dihormati, jangan disakiti, perlu dibantu dan sebagainya. Tapi cantik Islam mengajar kita, bila kita berurusan dengan mereka, kita kena jelas, terus terang dan bahasa yang sesuai, yang tidak menyakiti mereka. Jika kita bertamu dan kita makanan itu bukan makanan yang halal, dia pun tak tahu tentang apa yang kita boleh tahu. Sebab ialah dia dalam kehidupan dia tak mungkin tak prihatin tentang apa yang boleh tak dengan orang Islam. Kita tahu benda itu memang benda yang haram. Nampak whisky dibagikan kepada kat kita.
Jadi kita kena bercakap dengan cara yang baik. Dan kita mungkin katakan minta maaf lah, saya sebenarnya biasa minum air putih je. Maksudnya kita kaedahnya macam tu, bukan kita menolak dengan... Bukanlah, cara kita berkomunikasi dan mungkin kita minta maaf, memang saya orang Islam tak boleh makan benda. Ada tak yang lain? Yang tu. Jadi kita berterus terang. Tapi kalau kita benda yang di luar tu pasaran tu benda yang halal, orang kata sebenarnya adalah vegetable ataupun sayur-sayuran, buah-buahan yang tidak terlibat dengan daging, cara penyajian sebagainya. Pada zahirnya nampak benda tu benda yang dibenarkan. Cuma cara proses kita tak nampak. Yang itu diharuskan untuk kita tidak orang kata terlalu berkira sangat, terlalu detail sehingga kita boleh menyinggung hati dan perasaan mereka. Orang pun tahu buah-buahan semua boleh makan. Jadi situ nampak benda yang perlu tegas. Sekiranya kita tahu benda itu benda haram, kita bercakap dengan cara yang baik, dan sekiranya benda itu yang melibatkan kepada proses supaya kita tidak nampak, maka Islam tidak menyuruh kita untuk orang kata memeriksa sampai ke dapur, tengok macam mana dia buat, dia samakan IT, tidak perlu. Jadi buah makanlah selama mana ianya bersih. Cantiknya Islam, Ustaz, ya, sehingga kan menitik beratkan bagaimana hati itu pun jangan disakiti. Walaupun mereka itu adalah bukan Islam, ya. Subhanallah, kan indahnya. Kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, ramai orang jahiliah ketika itu masuk Islam bukan sebab kata-kata Nabi, tapi sebab perbuatan Nabi, akhlak Nabi. Kisah yang sangat masyhur, jirannya Yahudi yang selalu menyakiti Nabi. Tapi satu ketika bila Nabi lalu jalan tersebut, orang tu tak letak duri, tak letak najis. Rupanya dia sakit. Bila sakit, Nabi ziarah dia, sediakan makan kepada wanita tersebut. Kesannya akhirnya dia memeluk Islam sebab akhlaknya, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita baru kucing kita pergi jiran sebelah punya rumah, semua kena maki kucing tu dengan tuan-tuan sekali. Baik Ustaz. Satu soalan di Facebook, Qalbi Lahu ni bertanya, katanya, Assalamualaikum Ustaz Muhyiddin dan Da'i Hadari. Waalaikumsalam. Apakah adab yang betul jika tuan rumah hidangkan makanan yang kita tak makan? Contohnya durian dan kambing. Perlukah terus jujur bagi tahu, maaf, saya tak makan? Yang kedua, apakah adab yang betul menyantuni hidangan tuan rumah? Perlukah bertambah-tambah dan bagi habis dengan niat tuan rumah gembira masakannya sedap, atau makan sedikit takut tuan rumah tiada makanan lain di dapur? Seronok juga soalan ni. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Ini dah satu rencam kehidupan yang pelbagai. Kadang kita hukum itu bukan satu hukum yang haram ataupun boleh tak boleh. Jadi lihat kepada apakah implikasi dia, kesannya tu. Kesan dia. Jadi kita pun nak tahu adakah dia cakap betul ataupun tidak, tapi asasnya kita melihat kepada yang zahir, apa yang diminta atau diharapkan daripada tuan rumah. Jadi kalau tuan rumah dia kata habiskanlah, kami suka supaya makanan tu habiskan, itu adalah lebih baik. Walaupun di belakang tu kita tak tahu dia ada makan lagi tidak. Tapi lebih cantik lagi kalau kita bertamu di rumah orang, ini di antara juga. Kita jangan sekadar mengharapkan makanan daripada tuan rumah. Kita bawa makanan untuk tuan rumah untuk kita makan bersama. Sehingga kat mana-mana belilah. Ya Ustaz. Tapi kalau orang Jawa biasanya begitu. Walaupun dia bawa, ini sebab saya orang Jawa. Orang dulu kalau nak pergi orang kata ziarah saudara, dia mesti sekurang-kurangnya bawa 1 kilo gula ataupun minyak. Jadi di situlah dia akan rasa orang kata makan bersama. Dan memang Nabi pun sebut tahadu tahabu. Kita bawalah hadiah. Kalau kita datang untuk suka-suka, bawa makanan. Jangan kita nanti makanan banyak sangat kat rumah dia. Tak apa, makan banyak tak habis, kita tapau balik. Jadi di situlah akan kita menunjukkan kemesraan sesama ahli keluarga dan juga masyarakat. Baik. Jadi sekiranya memang kita tak boleh makan, memang pantanglah. Kalau kita makan tu memang boleh memudaratkan kita. Di situ boleh berterus terang tapi dengan bahasa yang sangat santun supaya dia tak terasa hati.
Contohlah, kalau seorang itu memang pantang tak boleh makan pulut, ada kan? Angin. Betul. Kalau makan pulut nanti habislah. Katanya. Bukan sekadar nanti dengan muntah-muntah, lepas tu pening kepala, Betul, migrain ada. lagi. Ya. Jadi kalau tak boleh, sikap tak boleh, memang itu terus terang. Ya, kita katakannya, samanya minah ke apa dia kan, minta maaf sangatlah, saya memang tak boleh makan kalau ni, saya akan macam ni. Tak apa, nanti biar anak saya makan. Jangan sekali-kali kita menghina ataupun merendahkan makanan yang dihidangkan oleh tetamu kita. Satu lagi, tahu kita tak makan, dia tapau, dia bagi balik kat kita. Kita nak macam mana? Kita tahulah benda tu tak makan. Ya. Kena ambil juga. Kena ambil juga. Kena ambil. Macam nak urus, kita uruslah. Kalau kita tak makan, kita sedekahkan pula kepada orang. Dan maksudnya kita panjang-panjangkan pahala. Walaupun kita tak makan, ya, kita dapat pahala menyampaikan makanan daripada rumah kepada orang lain. Ya. Sebab kadang kita terasa kita tak nak menyusahkan dia, tak tahu nanti kat rumah membazir, kita minta maaf lah, saya memang tadi nanti tak nak makan. Akhirnya dia pun beras hati. Baik. Jadi Yang soalan kedua tadi tu Ustaz, boleh habiskan ke ataupun kena tinggalkan lauk tu sebab apa, takut tuan rumah tak ada lauk lain? Jadi tengok keadaan juga. Kalau memang tuan rumah suruh makan, dia tambah lagi, kita dia tambah lagi. Tak salah untuk kita habiskan. Sebab saya katakan tadi, kalau di dapur tak ada lagi, itu bukan maksudnya kita husnuzan. Maksudnya dia sediakan makanan tu memang untuk tetamu, ya, kita habiskanlah. Dan kita rasakan itulah yang menggembirakan tamu. Janganlah pula tiba-tiba buat macam kat warung, order pula telur goreng, ada telur goreng, dia minta tambah pula tu. Salah juga. Itu dah jadi bak lain dah tu. Katanya. Baik Ustaz, kita nak raikan juga pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan da'i dan kru-kru semua rahmat oleh Allah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Amin. Kita menyawal lagi. Ya, Mamu apa khabar? Mamu sihat, Ustaz dan da'i semua sihat dah? Alhamdulillah sihat. Kami sihat. Alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Ya. Mamu dapat siap bersembang dengan Ustaz dan da'i dengan kru-kru sekali. Ya, silakan soalan Mamu. Soalan Mamu. Ya. Mamu hutang dekat Cipolan tu. Lagu nak kawan Mamu hutang. Hutang banyak juga lah. Tapi bila Mamu nak pergi rumah dia, belum sampai rumah dia, dah buka pintu, dah panggil Mamu masuk. Dia tanya kat Mamu hajat apa lagi. Adakah boleh nak bantu ke apa ke. Tapi hutang Mamu tak bayar lagi. Tapi dia raih kat Mamu, seolah-olah dia nak bagi lagi duit. Mamu pun kata kat dia, Mamu nak bayar hutang lah. Yang lama tu, Mamu nak minta maaf lah. Mamu kata kat dia, kan Mamu dah bayar hutang habis, barulah kopi dan kuih semua sampai. Tapi dia kata Mamu nak pakai dulu duit ni. Mamu kata tak payah dah lah. Terima kasih banyak-banyak kerana perlunya dah tolong kat Mamu. Besarnya rahmat, Mamu minta doa lagi kat dia. Biarlah murahkan rezeki. Lagu mana makanan tu Mamu boleh makan ke tak boleh makan, dia raing kat Mamu tu. Tapi habis bayar duit baru dia raing kat Mamu. Apa macam makanan tu Mamu boleh makan ke atau tak boleh makan? Yang tu soalan Mamu. Doa-doa kat Mamu lah bagi Mamu tetapkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mamu. Itu dia Ustaz. Macam mana situasinya tu? Hutangnya tak dia habis bayar lagi, tapi dia jamu dengan baik apa semua tu. Bagaimana Ustaz? Inilah betapa hebatnya orang Islam. Dia melayan semua orang yang datang, sama ada dia ada hak yang belum selesai ataupun tidak. Masya Allah. Masalah hutang perkara lain. Dia datang bertamu satu hukum yang lain. Jadi walaupun dia rasa ada hak dia yang belum tertunai, tapi tanggungjawab dia bila tetamu datang, walaupun nak bayar hutang itu suatu kemudian yang cukup besar, menandakan itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makmum tadi boleh makan tak kuih tadi? Dia bayar hutang tak bayar lagi. Kuih yang diberikan oleh tuan rumah sebagai memuliakan tamu itu adalah sedekah, satu pemberian, satu kesyukuran dia bila tetamu datang kepada dia. Sebab
kita orang Islam kan memang kita faham bila tetamu datang ni, dia datang bawa rahmat kepada kita. Lepas tu bila balik nanti dibawanya dosa-dosa kita keluar, Allah Ta'ala ampunkan dosa kepada kita. Jadi memang cukup cantik. Ini suatu gambaran yang indah dalam masyarakat Islam, di mana yang senang, yang ada orang kata kalimat itu membantu kepada usaha tanpa menekan dia untuk membayar hutang. Bahkan bila datang tadi dimulakan lagi dengan diberikan makanan, maka tak salah mamu untuk kita makan. Kalau dia kata perhabislah. Sebab itu sedekah Allah kata pemberian daripada tuan rumah tanda memuliakan mamu, dan satu sikap yang bagus juga daripada mamu tadi, rasa tanggungjawab untuk membayar hutang. Bila tak mampu lagi, dia berjumpa juga hubungannya baik. Tidak menjadikan hutang ini sebagai sebab untuk berlakunya perselisihan, pergaduhan, salah tanggap ataupun buruk sangka, kerana tak bayar hutang. Banyak kan yang bergaduh sebab hutang kan? Betul. Alah, dia tu duit banyak. Kita setakat RM100 tak jejak. Itu hak dia. Tapi kita ni yang berhutang tetap kena bayar. Bila sebut tentang menjamu tetamu ni, teringat pula para penonton sekalian kan, bagaimana Pak Belalang menyuruh Belalang menyediakan kopi kepada 3 orang tetamunya. Berkerut dahi minumnya, ya. Baik, Ustaz, satu soalan yang cantik juga daripada sahabat kita di Facebook, Faziatun Mat Isa. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Da'i serta kru-kru, semoga sentiasa berada dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, katanya, bagaimana adab bertamu bagi menziarahi ahli keluarga yang sedang sakit tenat di rumahnya dan di waktu yang sama terpaksa membawa anak kecil? Ini pun masalah juga. Ada yang orang tengah sakit tenat, Ustaz, dia pergi pula selfie. Dia pergi tangkap gambar macam tu. Orang tu tengah duduk terbaring gitu kan. Jadi mohon pencerahan daripada Ustaz. Silakan. Okay, terima kasih Ustaz Danai. Jadi penonton mati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam menggalakkan kita untuk menziarahi orang yang sakit. Itu di antara hak kewajipan kita. Bila ada orang sakit, kita kena ziarah. Namun adab yang perlu kita jaga bila kita nak menziarah orang sakit, yang pertama, kita tidak menyusahkan orang yang sakit. Dia dah sakit. Jadi jangan sekali bila kita datang jumpa dia, kita menambahkan lagi kesakitan dia. Itu yang pertama. Tengok masa yang sesuai lah. Jadi kalau ziarah, kita tengok, ucapkan taziah ataupun kita bacakan doa untuk dia, lepas tu kita pergi. Sebab itulah antara dia, jangan terlalu lama. Yang ketiga, jangan kita banyak bertanya. Kau sakit apa ya? Kenapa? Alah, kenapalah lambat sangat pergi hospital? Kita duk salahkan dia pula kan. Jadi kena jaga hati dan perasaan dia. Baik, berkaitan dengan kita bawa anak kecil. Jadi bila bawa anak kecil, ada 2 keadaan. Yang pertama, adakah dia mengganggu ataupun menyebabkan pesakit orang yang sakit ziarah tadi bertambah sakit. Contoh, anak kita asyik menangis je kan. Jadi boleh mengganggu juga. Yang kedua, segi anak itu sendiri, adakah sesuai ataupun tidak. Sebab bila kanak-kanak, bila kita menziarah orang sakit, mungkin dia akan terkesan. Macam kita hari ni lah kan. Orang kata wabak yang berjangkit. Betul. Jadi mungkin boleh, sekiranya kita boleh untuk tidak libatkan anak kecil yang boleh mengganggu, itu lebih baik. Sebab itulah kalau di hospital, kan peraturan kanak-kanak bawah umur tidak dibenarkan untuk masuk ward hospital. Sebab untuk kebaikan anak itu sendiri. Tapi situasi kalau terpaksa di rumah tak ada orang nak jaga, perlu juga ziarah, maka singkatkanlah masa dan jangan kita menyusahkan orang yang sakit tadi. Kita ziarah untuk orang kata kita ambil berat, ambil tahu dan kita doakan kepada orang yang sakit. Ustaz, doa bahasa Arab tak ingatlah Ustaz. Bacalah doa, ya Allah ya Tuhan kami, kau berikan sembuhan kepada kawanku ni yang dah lama sakit, dan rahmat-Mu dan berikanlah yang terbaik kepada depan dia. Kalau kita ada orang doakan kita depan-depan dia, apa perasaan kita? Tenang, tenang. Dia ingat pada kita. Jadi sebab itulah sunat kita baca doa depan dia dengan suara yang dia dengar. Tengok kalau sesuai. Kalau tak sesuai, ramai sangat, takkan kita macam buat tahlil pula depan dia kan. Jadi baca doa di dalam hati. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Seronok bila dengar tu. Cumanya Ustaz, soalan seterusnya, ada pengalaman saya juga ni. Dulu mak saya diketat bibi. Gitu je, balik rumah siap. Soalan di WhatsApp daripada Ariana, orang Sabah ni.
Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Da'i. Saya ingin bertanya, adakah tuan rumah dibolehkan menegur anak-anak kecil yang berlari-lari dalam rumah dan melompat-lompat atas sofa di rumah tetamu lah, sedangkan ibu bapa mereka masing-masing sibuk berbual, membawang aja tanpa menghiraukan anak-anak, apalagi menegur mereka. Apakah adab datang bertandang ke rumah tetamu, terutama sekali pada musim perayaan? Maksudnya kita boleh mungkin sekalikan soalan ni. Itu yang saya pernah kena dulu. Balik rumah siap. Jadi Ustaz silakan. Okay. Terima kasih pada Ariana yang bertanya berkaitan dengan ialah kita ni sebagai tuan rumah kan kadang bila orang datang anak-anaknya memanglah hati menguji kesabaran kita. Masya-Allah. Jadi sidang penonton mati Allah Subhanahu Wa Taala, sabarlah. Itulah yang terbaik untuk diri kita. Yeah. Kalau kita marah tak anak-anak kecil tadi, orang katakan marah ayah, apa ada istilah patah kata tu kan, dia nak marah pada anak tapi dia marah ke cucu. Jadi melalui cucu tadi ayah terasa. Orang kata nak sindir menantu, dia marah ke anak. Yeah. Jadi penonton mati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi tuan rumah yang pertama kita perlu bersabar selama mana ia tidak membahayakan. Tapi kalau tindakan anak-anak itu membahayakan, contoh melompat atau cushion sebelah tu tangga mungkin boleh jatuh. Maka situ kita kena bertindak untuk menyelamatkan. Dan kita boleh sama-sama, mama tolong anak awak tu. Bukan kita kena ingatkanlah. Kena ingatkan. Bukan dengan cara menyakitin. Kau ni ada anak tak tahu nak jaga anak. Yang tu janganlah. Jadi menyindir dan marah depan orang yang tak sesuai. Dia pun malu pula lepas tu. Nampak kawan-kawan kan. Jadi nampak kita bersama-sama untuk menjaga anak dia. Dan kepada orang yang bertamu ni, kita kena fahamlah. Bila kita bawa anak ni, tolong sangat. Jaga kebajikan ataupun kemaslahatan bagi tuan rumah. Kalaulah anak-anak kita ni memang jenis lasak ni, daripada awal ingatkan, abang, adik nanti kita pergi rumah makcik ni, abang duduk diam-diam ya, kalau main duduk sekejap ya. Jangan lari sana lari sini. Ingatkan. Nak masuk rumah ingatkan lagi kita bertamu kat rumah orang ni. Jadi itu antara kita nak didik anak-anak macam mana kita nak menghormati ataupun berada di rumah orang lain. Mesin raya lah kan. Betul. Memang bukan, tetapi mohon sangat kepada ibu bapa, anak-anak ni perlu diberi perhatian dan dididik macam mana kita nak menghormati tuan rumah. Sangat penting kembali kepada komunikasi, macam mana kita nak tegur kawan kita secara tidak langsung, dan juga kita sebagai orang yang bertamu kena prihatin keadaan tuan rumah. Sebabnya anak-anak kita yang masih kecil itu perlu dididik. Tapi kalau tak bawa pula, nanti anak tak tahu macam nak bertamu. Itu adalah proses. Anak-anak kita perlu belajar bagaimana nak bersosial, macam mana nak berada di rumah orang lain. Betul. Yang pertama kena ingatkan. Kat rumah tu ni kan dah. Betul. Sampai lagi rumah ni, ingat ya, tadi Umi pesan apa, ayah pesan apa, duduk elok-elok, jangan lari-lari. Mana kita orang sehat kan? Yeah. Sebab itu biasa anak-anak kita ni memang dia tak boleh duduk diam. Kita tak boleh marah dia, duduk diam tak boleh. Itu memang umur antara 3 ke 5 tahun memang dia tak boleh duduk diam. Betul Ustaz. Yang penting kita perlu didik dia dan betulkan bagaimana kita nak adab. Ustaz dah tegur dah Ustaz. Tegurlah walaupun sampai 2 tahun, 3 tahun, tetap perlu didik anak kita untuk menjadi anak yang baik. Sebab anak-anak itu kan kita yang didik, kita yang bimbing Ustaz, bukan orang lain. Baiklah Ustaz, sekejap lagi saya ada soalan nak tanya Ustaz tentang telefon bimbit. Ni pun masalah juga kalau ke rumah orang ni. Kalau nak tahu soalan dan jawapannya, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Rehat sebentar. Alhamdulillah para penonton sekalian, seronok kerana di hujung minggu kita manfaatkan masa di awal pagi untuk kita sama-sama mendapatkan ilmu berkaitan dengan akhlak adab bertamu. Jangan lupa kepada anda semua dalam keadaan semasa global yang
mengakibatkan ramai yang tidak sihat mungkin. InsyaAllah ke mana sahaja anda berada, terutamanya ke tempat awam, jagalah kebersihan dan paling penting ikutlah nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. InsyaAllah segalanya akan baik seperti biasa, insyaAllah. Baiklah, hari ini kita masih lagi bersama dengan Ustaz Muhyiddin Mukhtar. Baiklah Ustaz, tadi saya ada nak tanya satu soalan. Silakan. Dan soalan ini sebenarnya daripada penonton kita iaitu Mar WKN di Facebook ni. Katanya Ustaz, seram dengar je soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Saya ingin bertanya, zaman dulu adab bertamu sangatlah sopan berbanding dengan zaman sekarang. Zaman sekarang adab bertamu lebih bertamu dengan telefon bimbit masing-masing. Bercakap pun tak pandang wajah. Sama ada anak-anak ataupun bapa anak. Ibu bapa sama saja. Menunduk sahaja menghadap telefon bimbit dan daripada adab sebagai tetamu ataupun adab bertamu. Di manakah silapnya? Takkan nak husnuzon kot. Itu je dipandang. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Da'i. Ya, itulah fenomena hari ini. Fenomena handphone daripada atuk, ayah, anak, cucu. Memang susah untuk lekang daripada telefon. Senang penonton bagi Allah SWT. Itu TikTok lagi lah. Ya. Dan Islam mengajar kita tentang adab. Dan adab itu lebih kepada hubungan kita sesama manusia. Justru itu bila kita nak bertamu, kita kena clear, jelas apa tujuan kita bertamu. Betul. Kalau kita bertamu ziarah untuk bertanya khabar, pastinya di sana kita kena fokus segi berbincang, bertanya khabar, orang kata ada isu-isu yang dibincangkan bersama. Ya. Tapi kalau nak bertamu, memang saja kita nak bertamu dari awal, okey kita bertamu kita masing-masing dalam guna handphone. Kita bertamu, kita bincang dalam handphone. Boleh tak? Okey, 4 orang okay, kita bincang. Maksudnya antara kawan-kawan tapi bincang handphone. Kalau itulah yang nak dibuat, bedah kesepakatannya begitu. Okey, tak ada masalah. Asas utama bila kita bertamu ialah kita kena muliakan dan kita menghormati dia dan tidak menyakiti siapa-siapa sama ada tetamu ataupun tuan rumah. Jadi kalaulah kita bila bertamu, tuan rumah bercakap fokus pada dia tapi kita dengan handphone, menandakan dia tidak hormat kepada tuan rumah. Allahu Akbar. Ya. Ataupun sebaliknya. Jadi sekiranya kita ada tindakan yang menyebabkan kita tidak menghormati orang lain, hukumnya adalah sangat dilarang dan takut jatuh kepada hukum yang haram kerana kita boleh menyakiti hati dan perasaan. Ya, tetapi kalau itulah dah memang sehingga gitu, okey, dah tak ada benda nak sembang. Okey, masing-masing dengan handphone dan itu menjadi orang kata yang dipersetujui bersama, tak ada masalah. Ya. Namun balik kembali kepada tujuan asal bila kita berziarah untuk kita saling bertanya khabar, untuk kita orang kata lebih bersilaturahim, maka sangat cantik kalaulah kita dapat berkomunikasi secara verbal dan kita dapat merasai kemesraan sesama kita. Ya, barulah kita boleh wujudnya persefahaman, ya, boleh bantu membantu. Dan sebenarnya situasi ini bukan sekadar kita bersama dengan ketika bertamu, ya, tetapi bermula tentang gaya hidup kita. Kita kalau nak salahkan anak kita saja pun tak boleh juga. Kita tengok kita sendiri kalau kita sebagai ibu dan ayah, ya, dalam kehidupan kita terlalu fokus kepada gadget, anak-anak akan ikut. Sebab anak akan ikut apa yang dilakukan oleh kita. Ibu dan ayahnya. Tak nafikan memang gadget suatu keperluan, tapi biarlah kita ada waktu-waktunya. Ya. Bukanlah 24 jam untuk kita melayan semua yang ada dalam gadget. Tamu yang depan mata itu lebih utama daripada tetamu yang kita tak nampak. Kerana tetamu yang di depan kita itulah yang perlu kita hormati, yang perlu kita santuni, yang kita perlukan berikan perhatian dibandingkan dengan mesej yang tak pernah berhenti. Ya. Katanya yang ditengok tu cuma mesej-mesej daripada grup-grup perkongsian saja. Bukan berkomunikasi. Tetapi sekiranya ia menjadi keperluan. Ya. Kita menggunakan gadget, telefon berbunyi, dah 3-4 kali berdering. Siapa call? Anak kita. Jadi kita jangan dengan cara yang baik. Mat minta maaf kejap ya, anak saya call takut ada emergency. Kita call kejap. Dia pun tahu dia akan buat urusan kejap. Dan habis minta maaf tadi, alhamdulillah selesai, ada masalah. Jadi kalau ada anak kemalangan, di situlah kita minta maaf, anak saya aksiden, saya kena pergi sekarang. Kadang bukan sekadar dia faham, dia pun akan membantu juga. Ya. Kembali kepada soalan, macam mana kita berkomunikasi secara beradab menurut profesi Islam.
Baik Ustaz ya. Betul juga. Kalau masa menziarahi tetamu, kalau pegang telefon bimbit nampak sangat macam tu. Cuba bayang kalau tengah masuk Minang. Tengah nak masuk Minang tu pegang handphone. Confirm kena reject. Baik. Ustaz, kita ada soalan yang cantik juga di WhatsApp ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sebagai tetamu, kita disunatkan membawa buah tangan. Ini cerita buah tangan pula ni. Kebiasaannya masyarakat kita membeli makanan yang digemari diri sendiri. Ikut suka dia je ya. Tetapi bukan kesukaan tuan rumah. Tetapi kita bawanya kepada kepada tuan rumah lah. Yeah. Apa pandangan Ustaz? Boleh ke ikut kesukaan kita? Yeah. Baik, sedang mendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Da'i. Ya. Jadi persoalan dia, bila kita nak bagi kepada orang, adakah ikut apa yang kita suka ataupun apa yang orang suka? Ya? Jadi tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, konsep bersedekah ialah apabila kita memberikan kepada orang yang memerlukan apa yang dia perlukan, dia akan lebih menghargai. Dan apabila kita memberikan hadiah kepada orang yang dia memerlukan, dia menyukai hadiah tersebut, barang tersebut, maka ini lebih bermakna dan dia rasa menghargai pemberian yang diberikan oleh orang lain. Sekiranya kita mampu dan kita memiliki kegemaran tuan rumah, apa yang disukai, maka itulah yang terbaik. Kita berikan hadiah ikut apa yang dia suka, bukan yang kita suka. Sebab dia yang akan, kalau makanan dia akan makan. Betul. Kalau pakaian dia yang akan pakai. Kalau benda tu yang digunakan, dia akan guna dan dia akan lebih menghargai. Sebab itulah dalam kehidupan kita, kita jangan fikir apa yang kita rasa saja, tetapi sangat penting untuk kita memahami orang lain. Kalau dalam kehidupan berkeluarga, pasangan itu antara rukun dan sangat penting. Betul. Untuk menjaga keharmonian. Dan kalau untuk sesama jiran, sesama tetamu kita, sekiranya kita dapat melakukan perkara tersebut, maka itulah yang terbaik. Namun kita, kalaulah kita tuan rumah, dan orang yang datang bertamu kepada kita, dia memberikan sesuatu yang bukan taste kita. Macam mana kita nak buat? Adakah kita nak tolak? Jangan sekali-kali kita tolak pemberian dia. Baik. Nabi pun ingatkan kepada kita, jangan kamu merendahkan pemberian daripada orang lain walaupun hanyalah sup daripada tulang kambing. Baik. Kalau tak ada daging kan, tapi jangan sekali-kali menghinakan. Jangan menghina. Kita terima sehingga kita tak boleh nak pakai, kita sedekahkan, panjangkan sedekah itu kepada orang lain. Saya suka Ustaz apa yang Ustaz maklumkan ini, ceritakan ini. Bagaimana kita kena mengambil kira juga tuan rumah yang kita nak pergi tu Ustaz. Jangan ikut kesukaan kita saja. Janganlah pula tuan rumah sakit gout, kita pula beli makanan laut bawa pergi masalah juga, lagi menambah pula. Cumanya Ustaz, sebelum nak raikan soalan Facebook ni, saya ada soalan yang saya terfikir dan saya catatkan di sini. Bagaimana Ustaz, jika kita ramai rasa perkara itu biasa, alah jiran, kalau pergi rumah dia tak ada masalah punya, kita masuk rumah dia, kita masuk sampai ke dapur, kemudian tengok pula dalam bilik mana anak dia teruna tu katanya. Adakah itu satu situasi yang kita boleh katakan biasa ataupun kita kena betulkan yang biasa? Silakan Ustaz. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa kalau dia tak betul. Jadi kalau kebiasaan yang kita lakukan betul tidak bercanggah dengan syariat, go ahead. Tu orang kata, orang Jawa katalah. Teruskan. Tetapi kalaulah kebiasaan itu yang boleh menyebabkan orang berasa hati, boleh menyakiti orang lain, tapi dah biasa, kita kena betulkan. Contohlah kan, kalau setiap bila kita ziarah, kita akan tanya anak dara dia mana. Dan di situ mungkin dia tak selesa dengan, dan pada saya secara personal, kalau dia tanya kepada anak kita, masih lagi tidur lagi ke, macam tu kan. Contoh kan, pagi-pagi kan tak ada kat rumah. Anak awak mana katanya. Jadi kalau pertanyaan itu yang lebih bertanya khabar, yang baik diterima oleh tuan rumah, tak apa. Tapi kalau soalan tersebut boleh mengurus hati dan perasaan, maka kita kena betulkan. Sebab itulah kebiasaan ini terkadang dia melihat kepada hukum. Baik. Si hukumnya bercanggah dengan syariat ataupun tidak. Contoh, kalau kebiasaan bertamu, kita akan membawang. Membawang itu cerita kepada keburukan orang lain. Yang itu memang kena betulkan sebab mengumpat cerita orang lain itu dilarang. Tak betul?
Termasuklah baru-baru ni bila ada anak-anak yang baru dapat keputusan SPM, tu pun masalah juga, ke rumah tanya anak kamu dapat berapa A. Tak boleh Ustaz ya? Bergantung juga kalau dia terasa hati dengan situ. Contohlah kalau seelok-eloknya janganlah. Sebab dia pastinya akan terguris bila anaknya dapat 3A contoh dia, tak ada 12A. Dan asasnya jangan sekali ia boleh menyakiti hati dan perasaan. Melibatkan perasaannya. Betul. Memang kadang keputusan perasaan SPM ni kan. Yang lebih kalang kabutnya, yang lebih risaunya ibu dan ayah. Betul. Anak-anak dia biasanya. Betullah sidang penonton mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita melari kehidupan kita ini, kita lebih fokus kepada usaha apa yang boleh kita lakukan untuk mencapai sesuatu kejayaan. Namun kejayaan ataupun hasil suatu kerja itu bukanlah di tangan kita. Semua itu adalah suatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yakin bila kita berusaha yang terbaik, Allah Taala akan berikan kepada kita. Itu dia, janganlah ke rumah orang tanya pula keputusannya. Ya, baik, jangan. Okey, Ustaz, soalan di Facebook. Rahimah Saud katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah pendapat Ustaz tentang tetamu yang berjanji untuk bertamu tapi tidak menepati masa? Katanya nak datang lepas Zuhur, lepas Isyak dia datang. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Naim. Ini saya kira satu sikap, satu etika yang tidak bertanggungjawab. Orang Islam dia kena satu tunaikan janji. Kalau tak tunaikan janji, itu di antara sifat orang munafik. Tapi jangan hukum dia, kau ni memang munafik. Tak ada. Tak boleh tak boleh tuduh kau ni memang munafik, betul lah kan. Tapi memang Islam mengajar kita yang pertama untuk kita tunaikan apa yang kita janji kepada orang lain. Jadi bila kita berjanji pukul 10 pagi, tiba-tiba kita datang 10 malam, memang kita mungkin janji, memang satu kesalahan. Tambahan akan menyulitkan tuan rumah. Betul. Yang kedua, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita memang betul beraral, kita dah pergi tetapi ada masalah, kereta rosak, mohon sangat dibagi tahu. Diberi tahu dengan apa jua cara supaya kita tidak menyusahkan kepada orang yang sudah bersedia untuk menerima tetamu kita. Contohlah makanan dia dah sediakan. Disediakan untuk 10 orang. Tapi tak datang, macam mana makanan tersebut? Sedangkan dalam Islam cukup jaga kalau kita nak bertamu ke rumah orang, kemudian kita bawa orang lain yang tidak diundang, kita pun kena minta izin dulu daripada tuan rumah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, satu ketika Rasulullah SAW bertamu kepada seorang, dijemputnya Rasulullah SAW, dia tanya, kalau saya bawa Aisyah, boleh ke tidak? Tak, dia kata Rasulullah saja. Jadi dia kata, tapi kalau untuk saya takkan pergi. Maksudnya Nabi akan bertanya kalau dia membawa orang lain. Dan Nabi pun mengarahkan pada sahabat, bila bertamu orang lain dan membawa orang lain, kena minta izin dulu untuk orang yang ditambah tadi, supaya asasnya tidak menyusahkan, membebankan orang yang menerima tetamu tadi. Termasuklah mungkin kita boleh sentuh juga walimah ataupun kenduri. Betul. Kena maklumkan, kena minta izin Ustaz ya. Betul. Saya datang satu keluarga ni. Sebab masa dia akan berkaitan dengan persiapan tuan rumah untuk menyambut tetamu. Disiapkan makanan untuk 1,000, yang datang 2,000. Cuba bayangkan Ustaz macam mana? Tiba-tiba datang makanan tak habis, macam mana dia nak letakkan muka dia? Betul. Dia malu bila tuan datang. Tak, memang pengalaman saya Ustaz pernah berlaku. Masa tu lepas raya Ustaz. Lepas raya buat kenduri lepas raya. Masa raya itulah dia sambil beraya, dia datang. Entah siapa-siapa juga dia datang. Dia jemput kawan WhatsApp, semua jemput, dia pun datang. Pukul 12 semua dijemput ya. Sebelum pengantin sampai, makanan dah habis. Allahu Akbar. Sampai dia kata, minta maaf lah, saya tak tahu kenapa ramai sangat. Tak apa, kita faham, tak apa, yang penting kita nak naikkan. Tapi gitulah, kalau tidak dijemput, kita faham-faham je lah. Kalau kita betul kok dia terlepas, kita PM dia dulu. Engkau kenduri, engkau tak lupa jemput aku ke? Sila-sila datang ya. Barulah kita datang. Jangan kita main terjah. Jangan main terjah. Memang
haram hukumnya. Itu dia, bila sebut terjah ni teringat melodi je. Tak ada, kita bukan melodi. Baik. Baiklah kepada anda semua, insya-Allah Ustaz kita akan rehat seketika dan banyak lagi sebenarnya kita nak tanya ni. Cumanya anda semua perlu setia bersama dengan kami. Kita tutup dulu di TV3, insya-Allah akan ada sambungannya di TV9 selepas ini. Jadi kepada anda semua terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Tak kira di mana sahaja anda berada, anda menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kami di sini mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana terus menyokong dan menonton Tanyalah Ustaz. Ya, dan kerana sokongan anda lah kami terus teguh berdiri di sini, memberi manfaat untuk sekalian, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita masih lagi bicarakan, kita masih sembang-sembang, kita masih dapatkan ilmu berkaitan dengan akhlak, adab bertamu. Nak pergi rumah orang pun ada adab tahu, jangan main sembrono. Dan insya-Allah kita masih lagi bersama dengan Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Baik Ustaz, ada satu soalan yang cantik sebenarnya kita alu-alukan daripada sahabat kita di WhatsApp. Ya saya. Okey. Dan satu lagi soalan yang lebih kurang macam ni. Katanya kita dahulukan di WhatsApp ini, sahabat kita tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai serta semua kru Tanyalah Ustaz. Adab bertamu bolehkah kita cakap berbisik-bisik di antara sesama kita yang bertamu? Bahkan di depan tuan rumah pula tu. Dan seperti mana satu lagi soalan, yang ini tadi berbisik, ini ghibah pula, iaitu membawanglah bahasa orang muda sekarang ni ya. Laila Dila Rosa di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, semoga berada dalam rahmat Allah, amin rabbal alamin. Apakah yang dimaksudkan adab bertamu tanpa ghibah ataupun membawang itu ataupun mengutuk, mengumpat? Mohon pencerahan Ustaz. Tadi bisik dan juga mengumpat. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i. Penonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih masih terus setia bersama dengan TV9 dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, dalam kita bertamu, kita bertemu dengan rakan dan taulan kita, biasalah kita akan bersembang. Bersembang tu biasanya kita istilahnya membawang. Kan? Jadi membawang kalau yang positif tak apa, yang baik. Tetapi kalau membawang itu yang selalunya negatif, yang haram, yang negatif itu memang ke mana pun tak boleh lah. Yang pasal ghibah tadi. Jadi cuba kita buat satu pendekatan zero ghibah. Jadi tak ada ghibah, maksudnya tidak mengumpat, tak cerita orang lain. Tetapi kita cerita benda yang boleh membangunkan diri kita, membangunkan anak kita, masyarakat kita dan negara kita. Itu lebih cantik. Kita ubah persepsi perbincangan kita semua ke arah yang membina diri kita. Sebab ghibah ini adalah suatu perkara yang sangat dilarang. Yang kedua tadi berkaitan dengan berbisik-bisik. Dalam bahasa Arab panggil tajasus. Tajasus ni orang kata bisik-bisik, orang tak dengar sebab ada benda yang nak disembunyikan. Hukumnya bagaimana? Agaknya lah Ustaz, kalau saya dengan orang ketiga saya bisik-bisik, apa dalam pemikiran Ustaz? Negatif lah. Tak rasa, kita pun rasa tak tenang. Tadi pasal aku ni kan. Jadi Islam sangat menitik beratkan jangan sampai kita berburuk sangka. Kita berburuk sangka tak boleh, dan kita menyebabkan orang berburuk sangka pun tak boleh. Walaupun kita mungkin dengan pihak ketiga ni perkara yang baik, tapi tindakan itu menyebabkan orang berburuk sangka kepada kita. Sebab itulah hukumnya adalah haram. Dia akan memberikan buruk sangka pada kita, ada sesuatu nak disembunyikan pada kita. Jadi kedua-dua ni, ghibah, mengumpat, dan juga berbisik depan orang lain ni hukumnya adalah tidak dibenarkan. Kan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 Allah Ta'ala firman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Dua perkara disebut beriringan. Jangan tajasus, jangan berbisik-bisik, maksudnya mencari kesalahan orang lain, ataupun kita sembunyikan orang lain, ataupun kita
wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kita mengumpat sesama kita cerita keburukan orang lain. Ustaz, ini betul Ustaz, satu realiti depan mata saya Ustaz. Betul, benda yang berlaku tak semestinya kita cerita kat orang. Walaupun betul-betul. Ya. Saya nampak Ustaz jatuh dalam longkang tadi. Betul, tetapi adakah sesuai untuk diceritakan kepada orang lain? Ada satu lagi, ini yang kita boleh pegang. Tak semestinya benda yang betul itu kita boleh kongsikan kepada orang lain. Walaupun perkara itu betul. Betul. Tengok kepada maslahah yang akan kita peroleh. Kalau dia mendatangkan keburukan, maka jangan sekali-kali kita kongsikan. Sebab dalam konsep Islam pun memang cantik. Bahasanya kita ni kena tutup keaiban orang lain. Ya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup keaiban ataupun kesilapan kekurangan orang lain, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tutup kesilapan, keaiban yang ada pada diri mereka. Jadi kesimpulannya, tak boleh nak bisik-bisik tak boleh orang lain, baik. daripada tuan rumah atau orang lain kan. Dan elakkan daripada kita mengumpat. Zero ghibah. Zero ghibah. Kita ni kadang asyik nak ngumpat je ya. Pergi rumah orang, hai, langsir dia satu set dengan baju raya katanya. Wah, itu pun masalah juga. Bukannya dia tak pakai baju, lain macam pula ya tiba-tiba mengumpat itu ini Ustaz ya. Baik Ustaz, bila kita sebut tentang bertamu ini juga, satu soalan yang cantik daripada sahabat kita dari Sabah. Adi dari Sabah, ini satu soalan yang mungkin boleh membolehkan kita ini berfikir kerana ini realiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya adab jika sewaktu bertamu tiba-tiba tuan rumah, suami atau isteri itu bergaduh? Kadang tu sebab kita dia bergaduh. Adakah kita perlu minta diri atau bagaimana Ustaz? Adakah kita perlu faham-fahamlah tu. Yang kedua, bagaimana pula jika anak tetamu, Allahu Akbar, merosakkan barang-barang rumah, contohnya TV pecah, akuarium pun pecah. Perlukah kita minta ganti rugi dengan tetamu tersebut? Kalau tak minta rugi pula. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Okey. Saya jawab soalan yang kedua dulu. Silakan Ustaz. Saya sebabkan hukum hakam. Boleh. Baik. Kalaulah berlaku situasi yang menyebabkan kerugian, ya, memang sepatutnya kita kena bayar ganti rugilah. Kita sebagai tetamu kena ada rasa tanggungjawab untuk membayar ganti rugi disebabkan oleh anak-anak kita. Allahu Akbar. Itu bagi kita lah. Tapi bagi tuan rumah, ya, kalau kita nak semuanya perfect, kita jadi perfectionist, kadang susah, kita jadi stres. Kalaulah kita boleh maafkan, ya, dan kita boleh orang kata tak apa untuk menjaga hubungan silaturahim, maka itulah lebih baik. Allahu Akbar. Jadi antara tetamu dengan tuan rumah ni masing-masing berlumba. Siapa nak yang dia lebih, yang lebih atas, yang memberi, orang kata yang boleh memberikan kemaafan kepada pihak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama tadi Ustaz, soalan ni berkaitan dengan jika suami isteri bergaduh, masam muka, adakah kita ni sebagai tetamu, faham-fahamlah, kita kena keluar lah ni. Macam mana tu Ustaz? Baik. Bila berlaku perkara seperti ini, ya, dia melihat kepada situasi dan keadaan juga. Baik. Ya. Jadi sekiranya pergaduhan tersebut melibatkan kepada keselamatan, mungkin dia boleh sebab sampai membunuh ataupun cedera. Maka di situ kalau kita mempunyai kuasa kekuatan untuk selesaikan. Tapi kalau kita tak mampu, terus telefon polis. Walaupun kita ini tetamu. Betul. Sebab melibatkan kepada nyawa keselamatan. Tapi kalau pertengkaran biasa, masalah rumah tangga, lebih baik kita mengundur diri. Sebab di situ masalah rumah tangga kok mana pun itu antara dia. Dan ada cara yang dia mungkin masa tengah marah. Ya. Tapi bila ada orang ketiga ini, kadang dia pun tak boleh nak buat apa. Contohlah suami nak pujuk ke, nak peluk ke, nak apa. Ada orang lain dia sebab salah. Jadi bila berlaku ada situasi berlakunya pertengkaran, orang kata nampak segi riak muka, kita dah faham dah. Dia tak bertengkar lagi, tapi riak muka cara melayan tu kita faham, selesai urusan kita, kita beransurlah dengan segera. Menjadi tetamu dia perlu sensitif. Kena cerdik lah. Bukan sensitif pada diri kita dah. Sensitif dengan persekitaran. Kalau perlu kita beransur, kita beransur lah. Kadang kita rasa, hujung minggu kan, kita santai-santai lah.
Ya, tapi tengok keadaan mungkin isteri dah keluar masuk. Dah siap pakai tudung. Kita kena faham, adik tak apa, saya minta izin untuk keluar. Ya? Jangan kita menjadi orang yang tak kisah. Baik. Jadi itu bahaya. Sebab kita hanya memikirkan apa yang kita dapat tanpa kita prihatin apa yang orang yang perlukan dalam kehidupan dia. Maksudnya kita kena ada juga cakna lah dengan melihat keadaan pekanya, keadaannya Ustaz ya. Dan kena pandai membaca situasi. Baik. Jangan pula kita yang menambah, kita cakap pula kat suami dia, lah isteri kau teruk perangai ya. Kita pula menambah-nambah lagi gaduhnya tu. Baik Ustaz. Sar Rasid di Facebook. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz Zadai. Waalaikumsalam. Bagaimana pula adab bertamu dalam menjaga ikhtilat, berlainan jantina Ustaz? Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, jadi persoalan ini memang sangat jelas. Ya. Percampuran ikhtilat al-hur ataupun pencampuran bebas, hukumnya adalah haram. Ya. Sebab itulah bila kita nak bertamu ini, kita kena tahu macam mana kita nak duduk di mana. Dia ada pasangan dia, suami isteri. Kita ada pasangan suami dan isteri. Kita kena perhatikan manakah duduk. Jangan buat duduk je. Dia duduk kat tengah-tengah. Yang dia pun seorang lagi duduk tengah. Akhirnya isteri kita sebelah suami orang, yang isteri orang sebelah dengan kita yang lelaki. Itu akan menjadikan satu percampuran yang tidak terarah. Walaupun kawan lama Ustaz? Walaupun kawan lama. Hukum dia tidak mengubah lama ataupun baru. Ya. Dia tetap kena jaga selama mana dia bukan mahram. Ya. Kena jaga hukum, orang kata batasan tersebut. Sebab kadang bila dah kawan lama tu lagi bahaya Ustaz. Kami macam adik-beradik katanya. Betul. Dia kadang melampaui jangkauan perasaan malu. Ya. Kemudian jadi kebiasaan. Ya. Sehingga biasa itu melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Tadi kita bincangkan, kena betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Walaupun kadang kita, betul Ustaz, lagilah kalau reunion. Yang reunion itu pada sekolah tadika lagi. Situlah dia akan teringat dulu dia bertepuk tampar, kadang dia berpegang-pegang, tak masalah. Dia akan ingat balik benda itu. Sedangkan hukum tetap tidak boleh. Justru itu pada para penonton dimati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bertamu di rumah orang, kita kena perhatikan di manakah kedudukan kita, cara kita bercakap, ya, cara kita nak orang kata berkomunikasi, kerana hukum hakam Islam perlu dijaga untuk menjaga keharmonian satu hubungan pasangan yang ada, yang kedua agar kita tidak terjebak dengan fitnah. Cinta lama berputik kembali Ustaz. Akhirnya keluarga menjadi porak-poranda. Ustaz, tadi bila kita bincang tadi, ada saya terdengar Ustaz sebut tentang sahabat ataupun kawan baik. Mungkin juga Ustaz, bila kawan baik ini dah lama tak bertemu, sekali menjadi tetamu kepada sahabatnya, mungkin kita terbiasa dalam keadaan zaman dulu, iaitu duduk lama-lama, bersembang lama-lama. Sedangkan tuan rumah yang sahabat kita itu mungkin ada hal yang lain perlu diuruskan. Tetapi kita masih memikirkan dia adalah sahabat. Takkanlah kita nak duduk sekejap-sekejap. Bagaimana Ustaz nak menyedarkan diri kita bahawasanya kita adalah tetamu? Betul. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Penonton mati Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan lama ke kawan baru? Teman lama ke teman baru, di sana hukum hakam, hak-hak perlu dijaga. Kawan kita, walaupun lama dulu kita biasalah lepak sampai tengah malam, masa tu kita bujang. Tapi sekarang kita sudah ada teman, ada anak-anak, ada keluarga, ada tanggungjawab. Justru itu Islam mengajar kita untuk kita prihatin dengan hak orang lain. Maka kita bersama dengan orang lain sekadar keperluan sahaja. Jauhkan daripada kita membuang masa ataupun kita melakukan perkara-perkara yang tidak ada faedah. Min husnul Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Cantiknya Islam seorang itu ialah dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Ustaz, kalau kita nak sembang kenangan lama Ustaz, sampai 3-4 jam Ustaz. Ya, sembang benda yang sama tu je kan. Itulah. Jadi kita kesedar bahawasanya situasi kita sudah berbeza dengan zaman kita bujang. Ya. Jadi hak dan tanggungjawab perlu ditenangkan. Maka prihatinlah kepada yang bertamu bahawasanya walaupun lama, dia tetap ada hak-hak yang perlu dijaga, dan prihatin dengan persekitaran ataupun situasi tuan rumah. Jangan sampai kita membebankan dia, menyusahkan mereka,
ataupun mereka menjadi serba salah. Itu pada syariat kita lah sebagai tetamu. Tapi kok manapun kalau kita menjadi tuan rumah, yang sangat penting kena bersabar. Kalau bila kita adjust, kita adjust lah untuk kita memulihkan kepada tetamu. Kan cantik kalau masing-masing memberikan yang terbaik untuk orang lain, akhirnya satu kehidupan yang sangat harmoni. Ya, itulah Ustaz, kadang tu duduk dekat rumah kawan sampai ke maghrib, tengok drama pula tu, televisyen rumah kawan. Aduh, masalah juga tu sampai ke malam. Macam ada pengalaman je Ustaz? Tak, ini pengalaman orang lain di negara lain. Malaysia tak ada Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, Malaysia bagus-bagus. Baik Ustaz, satu soalan di WhatsApp ni Ustaz. Kena saya. Okey, katanya Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, perlukah kita maklumkan terlebih dahulu jika kita ingin balik ke rumah ibu bapa kita sendiri? Kadang tu anak-anak dia nak buat kejutan, tak bagi tahu. Adakah kita perlu bagi tahu kepada ibu bapa kita sendiri? Silakan. Baik, dalam hubungan kita dalam bersama dengan ibu dan ayah memang sangat rapat. Betul. Terkadang kita nak buat satu kejutan. Jadi apapun dia kembali kepada maslahah yang kita nak perolehi daripada apa yang kita lakukan. Ya. Sekiranya kita bagi tahu menyebabkan ibu ayah ini melakukan sesuatu yang di luar daripada kemampuan dia. Contoh, bila kita bagi tahu je kita nak balik, mak memang akan bersusah, orang kata buat persiapan sehabis mungkin sebab inilah anak yang paling disayangi. Tapi bila anak yang balik, buat tak kisah je pula. Jadi di sini takut akan menimbulkan rasa cemburu, rasa tidak puas. Jadi kalau adik-beradik tengok, kalau abang balik, tengok mak tengok bersiap. Tapi kalau yang Angah balik, mak buat tak kisah je. Ini satu orang kata maslahah yang tidak baik yang harus kita hindarkan. Jadi kalau kita sebagai anak, kita tahu benda ini berlaku, maka kemungkinan ketika itu untuk balik tak begitu lebih baik. Tetapi kalaulah dengan yang kita tahu itu menyebabkan dia akan lebih gembira dan dia lebih seronok dan tidak menyusahkan ibu dan ayah. Dia macam biasa je, cuma dia lebih kepada penjaga masa. Okey, takut bila kita bagi tahu mak ayah tak ada pula. Jadi situ eloknya bagi tahu. Jadi yang kita kembali pada asasnya, bila kita nak bertamu itu dia akan memberi kebaikan kepada tuan rumah, tidak menyusahkan mereka dan tidak biarkan dia berasa hati dan sebagainya lah. Itu di antara contoh-contoh yang berlaku. Kadang saya pun buat juga. Ya. Sebab apa? Sebab bila kita bagi tahu ni kan, Allah dengan persiapan dia, macam-macam dia kadang tak tidur malam untuk buat persiapan sebab anak dia nak balik. Tapi kalau yang jenis family tak ada kisah, tak apa pun sama je. Jadi nak bagi tahu itu lebih baik supaya at least mak tahu okey ada, jadi mak tidak pergi ke tempat. Baik, itu dia Ustaz ya. Maksudnya melihat keadaan lah, maklumkan ataupun tidak ya. Tapi itulah kalau saya nak balik kampung mertua saya Ustaz, saya tak minta pun tapi dapat je patin tu poyak ya, tapi tak minta tu. Baiklah Ustaz, kita akan rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan tanyakan kepada Ustaz tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetamu. Mungkin juga beliau bagi dia sebagai tuan rumah. Nantikan selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ya, itulah dia slide sedikit persediaan grafik yang kami sediakan. Terima kasih kepada pihak penerbitan yang sudi untuk menyediakan. Mungkin kepada anda yang telah terlepas antara poin-poin penting. Jadi alhamdulillah tadi telah sama-sama kita tonton iaitu apakah antara adab-adab bertamu. Baiklah, masih lagi kita membincangkan tentang akhlak adab bertamu bersama dengan Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Baik Ustaz. Saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit sebagai ilmu buat kita bagaimana Rasulullah juga
adalah seorang tuan rumah yang pernah didatangi tetamu. Tetapi Rasulullah juga pernah menjadi tetamu. Bagaimana Ustaz mungkin boleh kongsikan Rasulullah sebagai tetamu? Terima kasih. Penonton mati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW insan yang sangat mulia. Insan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu contoh, satu panduan yang hidup bagaimana kita nak melaksanakan Islam dalam kehidupan kita. Betul. Rasulullah SAW, kalau kita tengok sejarah dia, memang rumahnya terlalu kecil. Di sebelah kiri Masjid Nabawi, yang sekarang ini dikenali sebagai Raudhah. Di sebelahnya. Dan Rasulullah SAW, segi kehidupannya, dia banyak menerima tetamu di Masjid Nabawi. Ya. Namun di situ kita lihat, ya, orang-orang yang bertamu dengan Rasulullah itu adalah orang yang sangat hampir dengan Rasulullah, para sahabat. Ya. Dan di situ kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW apabila menerima tetamu di rumahnya, maka Nabi ada satu ruang khas untuk dia bertamu, walaupun ruang itu hanya kecil saja, supaya untuk menjaga, orang kata, privasi dalam rumah isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tuan-tuan puan, di sini kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sangat prihatin dengan apa yang ada di dalam keluarganya sendiri. Ya. Jadi janganlah kita, bila tetamu ni kita tak kisah apa yang berlaku dalam rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW ni apabila menerima tetamu, yang sangat diperhatikan ialah dia akan memberikan makanan, menjamu kepada tamu dengan apa yang dia mampu, dan akhirnya Nabi akan doakan kepada orang yang datang memberi, orang kata sebagai tetamu tadi. Ya. Dan bila Nabi pula menjadi tetamu kepada orang yang pertama, pastinya Nabi SAW akan meminta izin untuk membawa orang lain. Ya. Dan biasanya lah Nabi kalau dijemput untuk menjadi tetamu, Nabi akan bawa isteri-isterinya. Ya. Ikut giliran lah. Ya. Dia jarang pergi sendiri. Kalau dijemput sendiri, ada yang menyatakan ada satu kabilah menyebut Nabi untuk makan, tapi untuk Nabi, seorang Nabi tak pergi. Jadi kalau satu ketika dia berjemput bersama dengan Aisyah, barulah dia akan pergi, dan sekiranya dia membawa orang lain, dia akan meminta izin, ya, untuk membawa tetamu yang lain bersamanya. Jadi itulah di antara satu kehidupan Rasulullah SAW yang sangat cantik dalam mengatur kehidupan manusia, agar yang pertama mereka saling hormat menghormati, yang kedua saling orang kata dapat mengecapi suatu kehidupan yang sangat baik dan harmoni, jauh daripada perkara-perkara yang boleh menyakiti sesama mereka. Masya Allah. Ya? Mudah-mudahan memberi pengajaran kepada kita. Itu dia bagaimana kesantunan Nabi SAW, kesopanan Nabi, bahkan akhlak Nabi itu, Masya Allah, lengkap. Dan insya-Allah moga-moga kita dapat mencontohinya. Baiklah Ustaz, satu soalan di Facebook daripada sahabat kita, Aina Diana, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama soalannya, bagaimana dengan adab bertamu yang bermalam di rumah? Kemudian yang kedua, berapa hari seelok-eloknya adab bertamu sebagai tetamu yang disarankan dalam Islam? Sebab ada dengar dulu masa kecil, pakcik-pakcik cakap 3 hari aja. Silakan Ustaz. Okey, bila kita nak bertamu di rumah orang lain dan memerlukan untuk kita bermalam, hukumnya adalah harus. Baik. Tapi kena juga tengok kesediaan dan kesesuaian tuan rumah itu sendiri. Jadi kalaulah kita nak minta bertamu, kita jauh ni daripada Lustak ni, nak mari KL, ya, kita tak ada tempat nak bermalam, kita nak bermalam di rumah kawan kita. Yang pertama sekali, kita tengok rumah tu sesuai ataupun tidak untuk kita bermalam di rumah tersebut. Ya. Kalau sesuai, dibolehkan. Tetapi sekiranya tidak sesuai, adalah lebih baik, ya, kita mencari penginapan sendiri. Ya. Kita berjumpa dengan dia, kita berjumpa sebagai tetamu, tapi untuk bermalam kita cari penginapan itu lebih baik, ya, kerana di rumah itulah yang terkadang kita takut kita lihat apa yang berlaku. Mungkin ada aurat yang kita ternampak, ada perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lihat, kita terlihat. Ya. Jadi kita sebagai tamu, kalau boleh kita elakkan perkara-perkara tersebut. Ya. Tapi kalau dia memang dah bersedia, memang dia sediakan, ini memang untuk rumah ini bilik tetamu, ada toilet dia sendiri, tak campur orang lain. Ya, tapi kalau bercampur, contohlah, memang akan beri kesulitan. Kita suami isteri dalam satu rumah, bilik air satu je. Situlah anak nak pakai,
kita nak pakai, isteri nak pakai, tetamu nak pakai. Jadi dalam keadaan ini memang untuk bermalam tidak sesuai. Ya. Jadi itu yang pertama lah. Ya. Kemudian yang kedua, tempohnya tu berapa hari? Betul. Berapa hari tu Ustaz tetamu boleh duduk di rumah tuan rumah tu? Ya, kalau nak duduk berapa hari agaknya. Yang kalau ustaz lah, rasa selesa berapa dia Ustaz? Kalau saya sejam pun dah rasa lama benar lah tu. Betul kan? Itu kebiasaan kita kan? Iya. Tapi kita cuba betulkan. Jadi oleh jalan dalam Islam dibenarkan kita untuk bertamu di rumah tu selama 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari. Betul lah tadi tu. Dibenarkan 3 hari, tapi kalau selebih itu kita kena faham-faham lah. Ya? Faham. Memang tuan rumah itu dia nak menghalau. Ya? Dia taklah sampai begitu, tetapi kita kena memahami 3 hari itu adalah tempoh yang panjang ya, untuk dia melayan kita sebagai tetamu. Maka kita perlu memahami selepas 3 hari itu, maka kita kenalah untuk kita mencari dalam kehidupan kita sendiri. Maksudnya Ustaz takut menyusahkan tuan rumah pula Ustaz? Asasnya begitu. Baik. Kerana Islam sangat menitik beratkan agar kita tidak menyakiti orang lain. Suka saya berbincang dengan Ustaz daripada pagi tadi. Bagaimana Islam ini sebenarnya Ustaz, ya, mungkin boleh saya dapatkan sedikit kesimpulan sebelum Ustaz ada kesimpulan sendiri. Sebenarnya Islam mengajar kita untuk ambil berat tentang orang lain, bukan tentang diri kita Ustaz. Ya? Masya Allah, hebatnya Islam itu. Baik Ustaz, satu soalan di WhatsApp daripada sahabat kita Osman bin Mat, Kampung Melayu Seri Kundang, Sungai Buloh. Dia bagi alamat komplit tu, lengkap tu. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan bagaimana adab hadir di majlis walimatul urus ketika wabak COVID-19 ataupun COVID-19. Perlu ke menghulur tangan bersalam kepada tuan rumah atau setakat meletakkan tapak tangan kita pada bahagian dada sebelah kiri sebagai ganti bersalam? Ini sebagai usaha pencegahan sebab dibimbangi kita pula dijangkiti COVID-19 kerana tuan rumah bersalam dengan ramai tetamu. Susah juga Ustaz nak salam. Salah tak salam masalah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Tuan-tuan, perempuan, penonton mati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tandanya kita menghormati orang yang bertamu kita. Biasanya kita yang pertama bagi salam. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Itu yang pertama. Kemudian salam berjabat tangan. Itu pun juga sunnah juga. Memang digalakkan. Ya. Namun dalam keadaan yang boleh mendatangkan kemudaratan. Isu global. Memang kita pasti masa sekarang ni bukan kita seorang, semua seluruh dunia. Mungkin suatu kita rasa selesa sebab hanya satu tempat, tapi sekarang dah merata seluruh dunia. Maka bagi kita pencegahan itu lebih al-wiqayah khairun minal ilaj. Maksudnya kita cegah penyakit itu daripada merebak lebih baik daripada kita nak mengubati. Justru itu maka saya sangat setuju. Dalam situasi begini kita ubah kebiasaan kita. Jangan kita rasa kita tak hormat kawan kita tak berjabat tangan. Ya? Kerana dalam keadaan sekarang mungkin boleh membayangkan kepada kita. Maka dicadangkan, disebut tadi, kita angkat tangan tanda hormat, ya, dan kita beri salam. Itu lebih baik sebagaimana kita kalau perempuan nak yang bukan mahram kan, lelaki perempuan, bila hulur tangan kita angkat tangan tanda hormat. Maka itu adalah lebih baik. Ya, walaupun mungkin kita tak melihat sunnah Nabi tak pernah angkat tangan begitu pun kan. Tetapi dalam situasi begini maka lebih baik kita menjaga orang kata penjagaan agar penyakit itu tidak merebak. Kita tak tahu. Ikhtiar kita lah. Ikhtiar kita. Kita wajib berikhtiar. Bukan berserah. Ya. Begitu saja. InsyaAllah. Baik Ustaz. Akhlak adab bertamu. Mungkin Ustaz sebagai kesimpulan. Kita ini orang Nusantara, orang Timur, kaya dengan adab. Bahkan dicantikkan pula dengan Islam yang penuh akhlak dan adab diajar oleh baginda Nabi SAW. Jadi Ustaz sebagai kesimpulan tentang topik kita hari ini, akhlak adab bertamu. Silakan Ustaz. Okay. Penonton mati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Islam menekankan persoalan akhlak. Justru itu akhlak itu berkaitan dengan etika kita bersama dengan orang lain, dan secara khususnya hari ini kita bincangkan berkaitan dengan kita sebagai tetamu. Justru itu saya mohon kepada diri saya sendiri, kepada sidang penonton yang dimuliakan, agar kita menjaga adab tersebut. Yang pertama sekali, ya, kita kena raikan hak ataupun kebaikan, kebajikan orang yang menjadi tuan rumah, yang bersedia untuk kita menjadi tetamunya. Yang kedua,
jaga hati dan perasaan, jangan sampai dia tersinggung ataupun terasa dengan perbuatan kita. Yang ketiga, kita ni perlu peka, perlu cakna, perlu memahami dan prihatin dengan apa-apa yang berlaku agar kita tidak menyusahkan tuan rumah dengan sebab kita bertamu di rumahnya. Kerana cantiknya Islam, sempurna iman seseorang itu apabila orang Islam lain itu selamat dan tidak teraniaya ataupun tidak dizalimi dengan perbuatan kita, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Baik, insya-Allah Ustaz, mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Ustaz kesimpulan walaupun ringkas itu tetapi padat, dan insya-Allah moga-moga hati kita terbentuk untuk terus menjadikan akhlak ataupun adab yang diajar oleh Rasulullah sebagai pakaian kita, insya-Allah. Baiklah Ustaz, boleh kita sama-sama Ustaz menjadi untuk mendoakan kita semua, insya-Allah, terutamanya dalam mendepani isu global iaitu kaitan dengan COVID-19. Silakan Ustaz. Dan sedang pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sesuai dengan keadaan sekarang ini, malah kita memohon, kita mendatangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kesihatan, kesejahteraan dan keselamatan daripada wabak yang menimpa kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal waba wat ta'un wal fasha wal munkar والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجزم والبرص والجنون والأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau peliharalah kami daripada penyakit yang membahayakan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kau angkatlah bala dan wabak yang menimpa kami, ya Allah. Berikanlah kesihatan kepada kami, ya Allah. Lindungilah kami daripada segala bala bencana yang merisaukan dan membahayakan kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mokhtar kerana sudi untuk bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz ya pada masa depan, insyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan Nabi SAW bersabda mafhumnya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. InsyaAllah akhlak dipaparkan oleh Rasulullah, jadikan ia sebagai sunnah. Saya Da'iyah Hadari mohon permisi undur diri sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.